Seterusnya untuk laporan berita dari Sabah, kita bersama Asli Ismail langsung dari Kota Kinabalu. Asli, silakan. Terima kasih Afni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sabah terus diberi kepercayaan untuk menganjurkan program di peringkat antarabangsa. Terbaru, program latihan negara ketiga pengurusan ekosistem dan biodiversiti bersepadu yang diadakan di Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Program lebih 20 hari ini merupakan anjuran bersama Kerajaan Negeri Sabah dan UMS dengan kerjasama Institute for Tropical Biology and Conservation UMS dan Japan International Cooperation Agency. Program disertai 17 peserta melibatkan 10 negara iaitu Tanzania, Kenya dan Botswana dari benua Afrika, India, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar dan Filipina. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Tan Sri Sukarti Wakiman, program tersebut terus mendapat sambutan positif dalam kalangan negara peserta sejak diperkenalkan pada 2009. Demikian ucapannya dalam majlis penutupan program ini yang dibacakan timbalannya Datuk Joseph Guntawit. Tan Sri Sukarti yakin menerusi program itu berupaya menyumbang perkongsian, pengetahuan dan kajian berkaitan isu pemeliharaan biodiversiti sekaligus menangani isu biodiversiti. Para pendakwa Islam yang datang dari luar negeri perlu mendapatkan kebenaran pihak Mufti Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, sebelum melakukan penyebaran dakwah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Arifin Haji Arif menegaskan ia penting dipatuhi bagi mengelak berlakunya penyebaran dakwah yang bertentangan dengan ajaran Islam dan adat budaya negeri ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Perjumpaan Guru-Guru Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, bahagian pedalaman atas di Keningau. Dalam pada itu, beliau mahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memantau serta mengambil tindakan tegas terhadap individu yang cuba menjadikan isu agama sebagai usaha memecah belahkan perpaduan sedia ada. Mengenai majlis ini, katanya pelbagai pembangunan prasarana aliran sekolah-sekolah agama dirancang untuk dibangunkan di seluruh negeri. Antara usaha yang akan diketengahkan adalah menaik taraf mana-mana sekolah agama yang masih daif dan serba kekurangan dari segi kemudahan infrastruktur pendidikan. Beliau turut mengumumkan daerah kecil Suk bakal memiliki sebuah sekolah agama negeri tahun depan selepas tapak lokasi dikenal pasti. Program bersama Pesara Anjuran Perkhidmatan Awam JPA Malaysia merupakan pendekatan holistik dalam menyampaikan sebarang informasi tepat dan terkini berkaitan urusan pesaraan kepada bakal pesara, para pesara serta waris terlibat. Kenyataan ini diakui para peserta yang menghadiri program tersebut di Beaufort. Masing-masing menjelaskan mereka memperoleh impak positif daripada program berkenaan. Sangat berkesan memberi kebaikan pada para pesara, terutama sekali mereka yang melalui guru sandaran, dan hari ini terbukti bahwa impian mereka itu terlaksana. Kebaikannya pada diri saya mendapat berbagai-bagai macam kebaikan dia seperti perubatan dan persaraan dan juga ahli-ahli keluarga yang boleh menuntut persaraan bagi pesara yang telah sudah meninggal dunia. Memang banyak manfaat yang kami dapat dari JPA lah. Terutama sekali buat masa ni yang heboh, iaitu mengenai tuntutan untuk guru-guru KDC. Menurut penolong pengarah JPA bahagian Pasca Sabah Muhammad Hakam terima, program tersebut yang diadakan sekali dalam sebulan adalah satu platform penyampaian maklumat kepada pelanggan sekaligus memastikan tiada ketirisan maklumat. Tujuan kita turun padang ini pertamanya adalah untuk memberikan informasi kepada pesara ataupun bakal pesara ataupun penerima penterbitan tentang perkara-perkara baru yang mungkin mereka tidak ketahui lah. Jelasnya, program tersebut juga diadakan berdasarkan permintaan pemohon atau daerah tertentu. Program seterusnya akan diadakan di Kudat.
Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu melaksanakan komitmen lebih tinggi dalam menjayakan semua agenda pendidikan yang dihasratkan pihak sekolah, khususnya dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti. Ke arah itu, PIBG juga perlu memainkan peranan lebih besar dalam memastikan sekolah terus mencapai kecemerlangan dan meningkatkan prestasi sedia ada. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan, antara peranan yang perlu dilaksana ialah menyokong segala aktiviti pihak sekolah menerusi penglibatan bersama dalam aktiviti berkenaan. Ini termasuklah menghadiri program-program akademik yang dilaksana pihak sekolah. Perlu bekerja walaupun ada di antara mereka sukarela, tetapi perlu memberikan komitmen sepenuhnya. Dan tidak lagi boleh kita bergerak hanya setakat melepaskan batu di tangga. Beliau berucap merasmikan program sehari penglibatan ibu bapa dan komuniti peringkat Tenggara Tawau, Kunak, Lahad Datu dan Semporna di Auditorium Perpustakaan Wilayah Tawau. Tambahnya, bagi memastikan negara mampu bersaing di peringkat global, negara memerlukan generasi muda yang lebih mantap, berkualiti, berkemahiran, berinovasi dan kreatif. Sehubungan itu, ia perlu bermula daripada kemantapan sistem pendidikan di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan menengah menerusi kerjasama semua pihak. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Bermula pukul 8.30 pagi ini berlangsung pertandingan mewarna jalur gemilang dan lagu-lagu patriotik. Gabungan Tadika-Tadika Jain sempena menyambut Hari Kebangsaan 2015. Pertandingan diadakan di Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 3 petang diadakan majlis penutupan dan penyampaian Anugerah Convention Team Excellent Wilayah Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri Senator Dato' Lee Chi Leong, Timbalan Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 26 Ogos 2015. Dan seterusnya kembali kepada rakan tugas Afni di Angkasa Puri. Silakan.